Alhamdulillah, saya rasa sangat gembira pada hari ini dan ini adalah kehadiran saya pertama selepas pilihan raya negeri Sabah yang lepas. Dan walaupun kita berdepan dengan cabaran dan secara majoriti keseluruhannya kita belum berjaya untuk mengekalkan kemenangan pada tahun 2018, paling tidak keadilan mengekalkan 2 kerusi yang kita menangi dengan majoriti yang baik seperti di Api-Api dan Sedara Pito di Indanam dalam pilihan raya yang lepas. Saya juga ucap tahniah pada rakan-rakan daripada parti sahabat yang lain yang berjuang pada pilihan raya yang lepas. Namun begitu, nasib belum memihak kepada kita. Jangan kecewa, jangan sedih hati kerana kita tak mula daripada kosong. Kita hanya dipisahkan hanya beberapa nombor. Kita hanya dipisahkan hanya beberapa kerusi. Dan kalau kita lihat kepada perkembangan politik pada hari ini, yang tidak stabil di mana-mana, yang tidak kekal di mana-mana. Hari ini kita dengar masih ada ura-ura nak tukar ketua menteri. Ada ura-ura nak tukar siapa menjadi peneraju di Sabah. Saya tahu hal itu masih lagi berlaku dan berlangsung, dan mungkin boleh berlaku dan berlangsung. Dan hari ini membuktikan bahawa suara-suara yang mengatakan bahawa selain daripada BN, iaitu PH ataupun mana-mana parti, keadaan tidak stabil itu sebenarnya tidak betul. Kerana kerajaan negeri Sabah, kerajaan negeri Selangor, kerajaan negeri Sembilan, kerajaan negeri Pulau Pinang, sewaktu berlaku langkah Sheraton, kita kekal stabil dan kita kekal dapat mentadbir dengan baik sebelum dirampas dengan cara yang tidak baik. Semua tidak mahu pilihan raya yang lepas, pilihan raya negeri. Kita terpaksa hadapi dalam keadaan tidak bersedia. Kita berdepan dengan jentera federal, jentera persekutuan yang datang nak tentukan nasib Sabah. Malangnya ada sebahagian daripada kawasan-kawasan kita tewas disebabkan kita tidak dapat bersaing dengan baik ataupun ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kita tewas. Namun begitu, saya percaya kemudahan perubahan yang berlaku di negeri Sabah boleh lagi berulang dalam pilihan raya negeri 3 ataupun 4 tahun daripada sekarang. Dan kalau kita dapat keputusan yang baik dalam pilihan raya umum, pilihan raya umum mungkin boleh berlaku bulan 9 sampailah bulan 6 atau bulan 7 tahun depan. Maknanya kurang daripada 1 tahun lebih, 1 tahun setengah kemungkinan ataupun kita perlu berdepan dengan pilihan raya. Kalau PH boleh buat keputusan yang baik, kalau keadilan boleh kekalkan kerusi dan tambah kerusi-kerusi dengan kemenangan yang signifikan, majoriti yang selesa, saya percaya tak lama selepas itu kerajaan negeri Sabah juga boleh terus di bawah PH dengan aman dan damai sebagaimana yang telah kita lakukan. Ramai orang sebut kita lakukan kesilapan, kita adalah kerajaan yang gagal. 22 bulan bukanlah satu tanda aras, bukanlah satu petunjuk yang baik untuk sebabkan kita gagal. Saya masih ingat sewaktu saya ambil alih negeri Selangor pada tahun 2018. Saya agak beruntung, saya tidak ambil negeri Selangor pada tahun 2008. Di tahun 2008, masa itu saya menjadi ahli Dewan Negeri di kawasan Batu Cave namanya, ahli Dewan Negeri biasa. Masa itu kita menang 36 kerusi daripada 56 kerusi di Dewan Negeri Selangor. Pembangkang pada ketika itu ada 20, kita ada 36. Tapi pada ketika itu dalam 2 tahun pertama, dari tahun 2008 sampai 2010, berbagai serangan-serangan jahat telah dilontarkan kepada pentadbiran Pakatan Rakyat pada ketika itu dan Pakatan Harapan pada ketika itu untuk jatuhkan kredibiliti kita. Menteri Besar bagi lembu kepada kawasan parlimennya menjadi isu. Kita nak tukarkan pusat penternakan babi menjadi isu. Kita ingin menukar sistem pentadbiran yang lebih telus menjadi isu. Kita pastikan sistem kutipan pasir yang telus menjadi isu. 2 tahun saudara, kita berperang, kita teguh, kita berdiri. Tetapi selepas 2 tahun tersebut, alhamdulillah kini sudah masuk
3 penggal berturut-turut negeri Selangor di bawah Pakatan Harapan yang diketuai oleh Parti Keadilan. Sebab itu kawan-kawan sekalian, selalu saya sebut, siapakah yang telah menyebabkan kita tumbang, kita jatuh? Betul, adanya pengkhianat, ada mereka yang lompat, ada mereka yang tinggalkan perjuangan dan nafikan mandat rakyat. Itu betul. Tapi daripada mana kebetulan itu berlaku, sudah pasti lawan-lawan kita itu tidak selesa. Sebab sejarah dalam politik negara kita, kalau UMNO itu sudah lebih 1 penggal tidak dapat perintah, dia tidak sukar, dia amat sukar untuk dapat balik pentadbiran. Negeri Kelantan, negeri Selangor, negeri Pulau Pinang, 3 ini terbukti sebuah negeri masing-masing yang diperintah oleh parti yang berbeza, yang diketuai oleh ketua parti yang berbeza, tidak diketuai oleh UMNO dan Barisan Nasional. Negeri-negeri ini stabil, aman, damai dan boleh ditadbir dengan baik. Dan 2 daripadanya adalah negeri yang ditadbir oleh Pakatan Harapan. Kawan-kawan sekalian, kalau kita nak sebut tentang kemajuan, tahun lepas, tahun 2021, negeri nombor 1 yang catatkan pencapaian pelaburan tertinggi adalah negeri Pulau Pinang yang ditadbir oleh Pakatan Harapan. Tahun 2020, negeri yang mencatatkan pelaburan tertinggi adalah negeri Selangor, adalah negeri di bawah Pakatan Harapan. Tahun 2018-2019, kedua-dua tahun tersebut masih lagi negeri Selangor, negeri Pulau Pinang merupakan negeri yang mencatatkan pelaburan tertinggi masuk dalam negara kita yang ditadbir oleh Pakatan Harapan. Tuan-tuan sekalian, ini bukti bahawa kita masih boleh membawa kemajuan. Kita boleh merungkaikan masalah kemiskinan. Bukan itu sahaja, saudara, di negeri Selangor tiap-tiap tahun kita dapat bagi bonus. Federal selalu bagi bonus 500 saja. Negeri Selangor tiap-tiap tahun tidak kurang 1 bulan bonus kepada penjawat-penjawat awam di dalam negeri kita dapat berikan ketika musim Hari Raya Aidilfitri. Ini kita bukan hanya bagi penjawat awam. Sekarang kita ada saringan kesihatan untuk anak-anak, saringan kesihatan untuk warga emas, program kebajikan tiap-tiap bulan untuk ibu-ibu tunggal yang perlukan sokongan. Pada tahun 2015 kita perkenalkan bantuan 201 bulan. Dan pada penggal ini, sebab sokongan yang kuat dan sebab kemajuan ekonomi yang baik, kita naikkan sekarang bantuan yang kita namakan bingkas ataupun pada ibu-ibu yang memerlukan RM300,000 1 bulan, dan lebih daripada 30,000 keluarga di negeri Selangor tiap-tiap bulan mendapat RM300 yang diberikan secara konsisten oleh pihak kerajaan negeri. Saudara, kawan-kawan sekalian, ketika pandemik di tempat-tempat lain sibuk ingin vaksin, negeri Selangor buat program vaksin kita. Tapi Selangor juga membeli vaksin kita sendiri. Kita bagi 500,000 dos vaksin kepada rakyat negeri Selangor secara percuma yang dibeli oleh kerajaan negeri dan kita berikan kepada rakyat di dalam negeri Selangor. Ini bukti di bawah Pakatan Harapan, kalau kita teruskan tempoh hari, keadaan Selangor, keadaan Malaysia, keadaan Sabah akan jauh lebih baik. Tapi malang kita telah digagalkan separuh jalan. Tak mengapa, kita harus bersabar, kita harus fokus, kita harus terus ada kepercayaan bahawa kita adalah pasukan kemenangan. Kita akan membawa kemenangan dan kita yakin rakyat tidak bodoh dan rakyat bersedia bersama dengan kita pada masa depan. Dengan sebab ini, saya minta kita semua positif di depan. Ada kesilapan 1-2 perkara, ada perkara yang mungkin kita perlu perbetulkan, kita perbetulkan. Namun begitu prinsip kita, kerajaan yang telus, kerajaan yang jamin hak dan kestabilan semua orang yang tinggal. Tidak ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga citizen. Semua adalah kelas yang sama di bawah satu kemah dan payung besar namanya Kerajaan Malaysia. Dan inilah spirit yang ingin dibawa oleh keadilan. Sebagai penyatu kepada semua. Penyatu kepada rakan-rakan Pakatan Harapan. Penyatu kepada orang-orang politik dan aktivis.
penyatu kepada NGO, penyatu kepada individu dan rakyat Malaysia, orang Sabah, orang Sarawak, orang Semenanjung dan semua, bahawa kita ingin buat perubahan di bawah satu kelompok dan gerakan besar-besaran yang kita selalu sebut reformasi. Itu adalah perubahan untuk kebaikan kita bersama. Kita sudah ada peluang, kita sudah digagalkan oleh pengkhianatan. Jangan takut, jangan bimbang. Sejarah tidak pernah menipu. Pengkhianatan tidak akan kekal selama-lamanya. Kebenaran akan menang dan kita berada di jalan kebenaran untuk bawa kemenangan tersebut. Kalau kita ada keyakinan tersebut, kita penuh ada ketawakalan dan kita kena ada usaha dengan kemampuan dan keupayaan kita, saya yakin kita sedang sambut Hari Raya Aidilfitri. Namanya kita kembali kepada fitrah. Fitrah bermakna manusia akan dipenuhi nilai insani, nilai kemanusiaan, nilai yang betul. Yang tahu bezakan di antara yang betul dengan yang salah. Yang tahu bezakan di antara hak dan yang batil. Yang tahu bezakan di antara perompak, pencuri dengan pemimpin yang baik. Kalau kita terus berdiri, kita terus istiqamah, kita terus membawa dan menjulang reformasi dan perubahan dalam negara kita, tidak mustahil. Bukan angan-angan kosong. Kita buktikan 2018. Sewaktu pilihan raya kecil, likas, saya ingat Datuk Kristina bertanding dulu, semua orang anggap kita tak ada harapan. Kita mungkin gagal. Kita pernah bertanding pilihan raya kecil Batu Sapi, orang ketawakan kita gagal. Kalau kita kecewa tempoh hari, kita tak akan menang 2018. Kita sudah menang 2018. Saya percaya pilihan raya 2023, pilihan raya 2024, pilihan raya negeri 2025, kita boleh ambil balik Sabah untuk selamatkan Sabah dan pastikan Sabah jadi sebuah negeri yang baik, yang kaya, yang sejahtera untuk semua. Jadi saya pun tak nak ucap panjang. Kita ada banyak lagi masa nak kempen lepas ni. Kempen politik boleh, kempen pemilihan boleh. Saya tawarkan diri untuk bertanding bersama-sama dengan rakan-rakan pimpinan lain. Bukan nak bergaduh, bukan nak berbeza ataupun nak bertembung, tapi kita nak tawarkan apa yang terbaik. Saya sudah sebutkan, saya bawa bersama saya bukan Amiruddin. Bukan sepanjang hidup sejak tahun 2004 selaku anggota parti, sejak tahun 99 sebagai aktivis saja. Tapi saya bawa bersama-sama apa dia kejayaan-kejayaan negeri Selangor. Apa yang telah kita capai. Dan niat saya, setiap kali orang nampak Selangor berjaya, pelaburannya baik, orang bukan ingat ia kerja Amiruddin atau kerja Esko Kerajaan Negeri. Ia adalah kerja keadilan dan Pakatan Harapan. Setiap kali kita berjaya tangani dan jaga kebajikan rakyat, 80,000 keluarga dalam program Peduli Sihat, 35,000 keluarga dalam program Bingkas, lebih daripada 300,000 yang kita bantu dalam program Selangor Jualan Selangor Prihatin. Semua ini bukan tengok muka Amiruddin, bukan lihat Esko Kerajaan Negeri, adun negeri kita, tapi ini adalah kerja keadilan dan kerja Pakatan Harapan. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, dengan cara ini saya percaya kita lebih mudah untuk melakukan dan menggerakkan perubahan dalam kempen-kempen kita dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Minta maaf zahir dan batin. Minta maaf atas segala kesilapan, kekurangan, terutamanya pasukan Selangor, saya dan kawan-kawan pimpinan yang datang bantu hari itu di negeri Sabah dalam pilihan raya. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada kesilapan, mungkin ada yang tak kena, mungkin ada yang tak betul daripada segi culture dan budaya serta kaedah dan cara tempatan. Saya minta maaf banyak-banyak. Kita sedang belajar dan kita terus belajar, dan kita mahu agar semangat ini, persaudaraan ini dikukuhkan dan dipertingkatkan daripada masa ke semasa, membentuk negara, negeri kita yang kaya, yang bebas. Sebagaimana disebut tadi, Sabah merdeka, kita juga nak wujudkan rakyat dan warga yang merdeka. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.